Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Jadi selamat menyertai program baru saya, program yang paling penting untuk saya dan untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5 ataupun tingkatan 1, 2 dan 3 yang ingin mengetahui apakah format terbaru SPM bagi subjek sejarah. Okey, nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam di utara Semenanjung Malaysia. Dan sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Jadi selamat menyertai program saya sekali lagi dan terima kasih kerana ingin mengetahui dengan lebih mendalam apakah keperluan, apakah pemarkahan untuk sejarah. Jadi SPM sejarah, kod kertasnya ialah 1249, 1249. Jadi kalau kertas 1, 1249 juga. Kemudian stroke 1, stroke 2 begitu ya. Dan untuk sejarah mulai tahun 2021. Sejarah itu sudah dibahagikan, sudah tinggal 2 kertas sahaja, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Jadi untuk kertas 1, pemarkahannya ialah 40 markah dan kamu diberi 1 jam untuk menyelesaikan kertas ini. 1 jam untuk 40, untuk menjawab 40 soalan. Sebelum tahun 2021, sejarah itu terdiri daripada 3 kertas. Kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Dan kertas 3 itu, jikalau kamu tahu, ia adalah kita panggil buku terbuka, open book. Boleh membawa buku masuk ke dalam Dewan Peperiksaan. Tetapi sejak tahun 2021, di mana kerajaan kita telah melancarkan format terbaharu untuk bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan sekarang sejarah. Jadi sekarang sejarah tinggal 2 kertas sahaja, kertas 1, kertas 2. Jadi seperti tadi saya sebut, kertas 1 itu kamu diberi 1 jam dan markahnya ialah 40 markah. Bagi kertas 2, markahnya 100. Jadi kertas 2 itu 100 markah dan kamu diberi masa 2 jam 30 minit untuk menyelesaikan kertas ini. Kertas 1. Kertas 1 dipanggil ujian bertulis dan seperti tadi saya sebut, ia dipanggil kod 1249-1, stroke 1. Dan kertas 1 itu sebenarnya adalah objektif aneka pilihan. Jadi kamu diberi peluang untuk memilih jawapan yang tepat sekali, ya. Dan di sini kamu diberi 40 soalan. Dan 40 soalan ini kamu dikehendaki untuk menjawab semua soalan. Kamu tidak diberi sebarang pilihan. Maksudnya kamu tidak boleh memilih, saya ingin menjawab 30 soalan. Tidak boleh. Jadi 40 soalan ini mesti kamu menjawab semua soalan. Dan kalau kita kira 40 markah 1 jam, 40 soalan 40 markah. Dan 40 soalan itu kamu diberi 60 minit untuk menjawabkannya. Jadi kalau saya kira setiap soalan kamu menggunakan 2,5 minit, 2,5 menit untuk menjawab. Maksud saya menjawab ialah termasuk kamu menulis jawapan sekali, memilih jawapan dan kamu sheet jawapannya. Jadi ini adalah ujian bertulis. Kertas 2 dipanggil ujian bertulis juga sebab ia berkenaan dengan pena dan pensel. Kertas 2 1249 kodnya stroke 2 dan bahagian A 40 markah, bahagian B 60 markah. Jadi kamu diberi markah yang agak tinggi untuk kedua-dua bahagian ini, terutama bahagian B. Jadi bahagian A, cara jawapan kamu ialah subjektif, response
terhad. Seperti kita sedia maklum, terhad itu maksudnya terbatas, ada batasannya. Jadi jawapan yang diberi itu tidak begitu meluas, tidak begitu panjang, tetapi kamu mesti ingat, jawapan kamu mesti menggunakan ayat yang lengkap. Kamu tidak boleh menulis jawapan yang satu perkataan atau secara point, tidak boleh. Kamu tidak boleh memberi hujah. Kamu mesti menulis hujah itu dalam bentuk ayat lengkap, ayat yang penuh. Dan 4 soalan, jawab semua soalan. Di sini dia kita panggil structure, jawapan struktur. Di mana di sini, contohnya nombor 1 dia ada soalan pendek. Nombor 1 kemudian dia ada A, B, C begitu. Soalan pendek. Jadi jawab semua. Biasanya soalan nombor 1 dan nombor 2 kena kamu mesti tahu dari buku teks. Kamu mesti hafal jawabannya. Tetapi biasanya C, soalan C itu kebat. Kebat maksudnya kamu menggunakan daya pemikiran sendiri. Apakah pendapat kamu? Apakah perasaan kamu? Apakah pandangan kamu tentang sesuatu, tentang soalan yang dipaparkan? Jadi soalan 2, 3, 4 sama begitu juga. Jawab dengan ayat yang lengkap. Dan biasanya dia dibahagikan kepada soalan-soalan yang pendek A, B, C begitu. Dan bahagian C itu biasanya kebat. Kebat itu maksudnya pendirian kamu. Okey, tapi A dan B itu biasanya soalan itu dikeluar dari buku teks kamu. Okey. Bahagian B, 60 markah. Kamu diberi 5 soalan, tetapi kamu pilih 3 untuk menjawab. Tidak payah jawab semua, jawab 3. Jadi ini kebat dan soalannya dalam bentuk esei, maksudnya jawabannya panjang. Jawabannya panjang. Okey, panjang sedikit daripada struktur. Struktur itu ayat yang pendek, jawaban yang pendek, tetapi mesti ayat yang lengkap. Yang ini dalam bentuk esei, dalam bentuk karangan. Okey, jadi ini lebih panjang dan kebat juga. Jadi saya cadangkan kamu semua mesti mengenali, mesti memahami buku teks kamu tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kedua-dua buah buku itu kamu mesti sangat mengetahui semua fakta-fakta di dalam. Sebab soalannya, terutama yang objektif, pasti keluar dari buku. Sebab kalau kita cakap kebat, maksudnya pendirian masing-masing. Dia susah keluar dalam bentuk objektif. Sebab objektif satu jawaban saja yang betul. Padahal, kalau kita cakap kebat, maksudnya kita ada hak untuk pendirian sendiri, ada hak untuk pendapat sendiri. Sebab itu, jangan lupa, mulai tingkatan 4, waktu kamu belajar sejarah, kamu mesti pastikan kamu pandai semua yang terdapat, semua fakta-fakta penting yang terdapat dalam buku teks kamu. Tingkatan 4 dan tingkatan 5, kedua-dua buah buku ini kamu mesti sangat mengetahui dengan mendalam. Dan jikalau boleh, memang kita hafal fakta-fakta yang penting. Kamu hafallah. Kalau tidak dapat hafal pun tidak apa juga. Sebab setiap orang mempunyai cara pembelajaran yang berlainan. Ada orang yang baca banyak kali terus dia ingat. Ada orang yang duduk dan hafal, satu-satu dia hafal. Jadi terpulang kepada kamu. Pokoknya kamu mesti tahu dengan mendalam. Kamu mesti sangat fasih buku tingkatan 4 dan tingkatan 5 buku teksnya. Sangat fasih, bukan fasih tapi sangat fasih. Dan untuk kebat, soalan kebat itu bagi saya tidak begitu susah. Sebab asal kita sudah tahu fakta-fakta yang berlaku pada zaman dahulu dalam sejarah, maka senang untuk kita untuk mencadangkan, memberi pendapat, memberi pendirian kita sudah senang. Sebab apa?
kita tahu sejarah berulang. Jadi kita tidak mau sejarah yang tidak baik itu berulang. Sebab itu, waktu kita memberi pendirian, kita mesti merujuk kepada perkara yang telah berlaku pada zaman dahulu, di mana ia memberi kesan yang negatif. Jadi bagaimana kita menggunakan sejarah yang telah berlalu untuk mendirikan masyarakat yang lebih positif, masyarakat yang lebih baik daripada zaman dahulu. Jadi kalau saya tengok sejarah sekarang, format yang terbaru ini, saya rasa sangat baik. Sebab apa? Sebab pelajar diberi peluang untuk mencadangkan, memberi pendapat, pendirian, pandangan berasaskan sejarah. Jadi subjek ini menjadi lebih menarik hati daripada zaman dahulu, di mana kita hanya hafal fakta. Kalau tidak pandai hafal, mati. Sekarang tidak. Ya, kita tahu hafal, kita mesti hafal juga. Tetapi soalannya lebih menarik hati. Seperti ada terbuka, respons terbuka. Terbuka maksudnya kita boleh memberi pendapat kita. Jadi belajar sejarah itu pentingkah tidak? Bagi saya sangat penting. Sebab terutama negara kita yang berbilang bangsa. Jadi kita hidup harmoni. Jadi kita tidak mau sejarah yang tidak baik untuk berulang. Jadi masyarakat kita mesti saling mengenali sejarah kita masing-masing, supaya kita boleh membentuk negara yang lebih harmonis, negara yang lebih bermuafakat dan saling mencintai. Jadi bagi saya lah, sejarah itu sekarang sudah berlainan. Saya tengok soalannya sangat bagus, sangat baik. Sebab dia tidak khusus untuk menghafal sahaja. Kadang-kadang kita tengok sejarah, kita berasa kita tidak pernah melihat orang itu. Seperti kalau kita disuruh untuk menghafal tahun berapa, apa berlaku, siapa pemerintah, masyarakat itu begini dan begitu. Susah untuk kita membayangkan, berimajinasi. Susah. Tapi sekarang dengan adanya esei, jawapan subjektif, respons terbuka, maka kita bolehlah menggunakan sejarah dan berbanding dengan masa moden. Jadi sejarah itu sudah menjadi lebih menarik hati. Oke? Jadi bagi saya sendiri ada 3 subjek yang sangat kuat, yang sangat baik. English, bahasa Melayu, dan sejarah. Sejarah saya memang sangat baik. Dan waktu saya tengok soalan dan format baru ini, saya rasa syabas, sangat baik kerajaan kita mengeluarkan soalan sebegini supaya pelajar itu tidak berasa begitu bosan waktu belajar sejarah, sebab dia boleh kaitkan dengan perkara yang berlaku sekarang, dan di samping itu boleh diberi peluang untuk meluangkan, untuk memberi pendapat cadangan sendiri masing-masing. Okey, jadi setakat ini sahaja. Sila beri saya like, share dan subscribe, dan sehingga kita berjumpa lagi. Saya akan menghabiskan hari ini saya habiskan sejarah. Bahasa Melayu saya memang sudah habiskan 4 kertas, dan seterusnya bahasa Inggris saya akan menghuraikan dan menganalisa dengan kalian 4 kertas bahasa Inggris format terbaru SPM selepas tahun 2021. Okey, sekian, terima kasih.